bersama dengan kita pada petang ini. Saya Ustazah Nur Hidayah. InsyaAllah akan meneruskan perkongsian tajwid on track. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan berkongsi tajuk nun sakinah atau tanwin. Yang mana dari sudut teorinya, dan juga Ustazah nak kongsikan formula apa yang digunakan untuk mudah kenal bacaan yang terhasil daripada nun sakinah atau tanwin bila bertemu huruf-huruf berkenaan. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan perkongsian slot tajwid on track Ramadan pada hari ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jom. Okey, saya akan teruskan perkongsian pada petang ini, iaitu tajuk berkenaan dengan nun sakinah atau tanwin. Okey, boleh tengok pada slide yang saya tunjuk ini, ada beberapa tempat yang dikosongkan. Ada beberapa tempat yang dikosongkan. Okey, boleh tengok pada gambar rajah ini sebelum saya gunakan whiteboard untuk lebih jelas. Okey, tengok, cuba tengok. Nun sukun atau nun sakinah bermaksud nun mati lah. Nun mati ataupun tanwin. Tanwin tu bagaimana? Tanwin adalah baris dua. Tanwin adalah baris dua. Okey, di dalam Al-Quran, okey, ada 3 bentuk nun. Siapa yang dah dapat buku, dalam tu dah ada tanda. Dalam tu dah ada tanda. Dekat slide je tak ada sebab Ustazah nak kongsikan. Okey, Ustazah nak kongsi sama-sama. Tengok apa tanda-tanda yang ada tu. Okey, yang pertama nun, huruf nun bertanda sukun. Apa itu sukun? Tanda mati. Nanti kita tengok macam mana tanda mati yang diletakkan dalam Mersam Uthmani. Tanda mati yang ada hak bacaan mati ni. Okey, yang kedua nun tiada tanda. Okey, manakala yang ketiga nun ditemani oleh mim kecil. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua berkenaan dengan tanwin. Tanwin ada dalam bentuk selari, ada dalam bentuk tidak selari, dan ada dalam bentuk ditemani oleh mim kecil. Alright. Okey, jom kita sama-sama bedah siasat satu persatu berkenaan dengan nun sakinah atau tanwin, insya-Allah. Okey, sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom tulis di ruangan komen sedia untuk saya teruskan perkongsian pada hari ini. Okey, sekiranya sudah bersedia, jom tulis di ruangan komen sedia untuk Ustazah kongsikan perkongsian pada petang ini, insya-Allah. Okey. Okey, untuk makluman semua, walaupun kita sedar atau tidak, di dalam Al-Quran Mersam Uthmani yang ada cop KDN itu, okey, keadaan nun sakinah dan tanwin datang dalam pelbagai bentuk. Datang dalam pelbagai bentuk yang ada pada huruf nun itu sendiri. Yang ada pada huruf nun itu sendiri. Okey, yang dinamakan sebagai nun sakinah, dia adalah nun sukun atau nun mati. Okey, ada 3 bentuk nun sakinah ini. Yang pertama, nun ada tanda mati. Tanda mati tu seolah-olah seperti si terbalik, seolah-olah. Okey, ini huruf nun. Nun yang ada tanda mati. Nama dia nun sakinah. Yang kedua, nun yang tanda matinya tu tersembunyi. Khaliyah, tersembunyi. Okey, jadi tidak ada tanda matilah, tapi namanya nun mati. Okey, dan yang ketiga, nun tidak ada tanda mati, tetapi ada peneman setia dia. Siapa? Iaitu mim kecil. Huruf mim kecil. Jadi tolong perhatikan tanda mim kecil pada nun ini. Okey, dengan tanda waqaf lazim yang wajib berhenti tu bagaimana? Kena bezakan. Okey, Ustazah besarkan mim ni ya.
Ustazah besarkan mim ni, bagi nampak. Yang mana mim ini ekornya menurun ke bawah. Mim ini ekornya menurun ke bawah. Kalau yang wajib berhenti itu, mim itu seperti berudu. Macam tu. Okay, dua-dua berada dekat atas. Jadi perhatikan. Perhatikan satu persatu. Okey, boleh? Jadi inilah 3 bentuk nun sukun yang ada di dalam Al-Quran. Perasan ke tak perasan? Okey, ini yang pertama. Yang mana namanya sama tetapi menghasilkan bunyi yang berbeza. Menghasilkan bunyi yang berbeza. Okey. Seterusnya tanwin. Okey, tanwin itu adalah baris 2. Okey, baris 2 yang pertama. Okey. Rakaban ini dipanggil sebagai baris 2 selari. Baris 2 selari. Baris 2 selari. Okey, yang mana dia sama panjang ni. 2 di atas, 2 di bawah, 2 di hadapan ni seolah-olah 69. Seolah-olah 69. Kalau dalam Al-Quran, tanda depan yang pertama macam waw macam tu. Okey, yang kedua itu tak ada kepala. Kalau kita cari, kita akan jumpalah. Okey, insya-Allah saya akan tunjukkan contohnya nanti. Alright, ini dikenali sebagai tanwin apa? Tanwin selari. Okey, tanda yang kedua ialah tanwin juga, tetapi bentuknya tidak selari. Mutatabi'an, dia tidak selari. Yang tadi selari, selari macam mana nampak? Okey ni. Selari, tidak selari, dia bergeser sikit. Kedudukan dia tu. Okey, tidak selari. Kalau baris 2 hadapan, tidak selarinya seperti 99. Jadi dua tanda ini jangan tertukar, ya. Jangan tertukar. Ni selari, yang ni tidak selari. Adapun seterusnya tanwin juga, tetapi ada satu sahaja baris, yang mana baris kedua itu ditukarkan kepada mim kecil. Saya guna istilah ditemani oleh mim kecil. Sama juga bawah, sama juga hadapan. Okey, sekiranya ada yang dapat buku yang tidak ada tanda ini, jom tanda dekat buku masing-masing. Okey, pada slide ini. Okey, pada slide ini, okey, saya tengok slide ini kosong kan. Jadi tengok nun bertanda sukun, tandakan sukun ke atas dia. Nun tiada tanda, tak payah tanda apa-apa kat situ. Okey, seterusnya nun tiada tanda tapi ditemani oleh mim kecil, tulis mim kecil atas tu yang ada ekor menurun ke bawah. Alright. Okey, seterusnya tanwin selari yang sama panjang. Okey, 2 di atas, 2 hadapan, 2 di bawah dan 2 hadapan tu 69, seolah-olah bentuknya begitu. Okey, tanwin tidak selari, 2 di atas, yang tidak selari, dia tidak bertembung, dia atas bawah. Okey, bawah 2 bawah dan 2 hadapan 99. Adapun tanwin ditemani oleh mim kecil, satu baris, baris yang kedua itu tukarkan kepada huruf mim kecil. Okey, boleh? Alright. Jadi kalau tanda berbeza, adakah bunyinya sama? Bunyinya pun turut berbeza. Okey, dah bersedia untuk hadam tajuk ini dengan lebih jelas? Okey, boleh? Alright. Okey, kalau boleh jom kita terus kepada tajuk yang pertama di dalam pelajaran ini. Okey, pelajaran nun sukun atau tanwin. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama berkenaan dengan apa ni? Berkenaan dengan bacaan izhar halqi. Bacaan izhar halqi. Tengok secara teori sepintas lalu, apa itu izhar? Jelaskan. Halqi itu apa dia? Huruf yang terbit di rongga halkum. Ingat lagi tak semalam? Rongga halkum ada berapa huruf? 6, ingat? Pokok kelapa, toreh 2. Level paling atas apa dia? Kha, ghain turun bawah, hilang titik. Ha, ain turun bawah, ha simpul dan juga hamzah. Okey, itu berkenaan dengan halqi lah. Okey, apa itu izhar? Jelaskan. Okey, apa yang nak dijelaskan? Kita nak jelaskan sebutan nun mati itu. Kenapa perlu dijelaskan sebutan nun mati itu? Sebab kedudukan nun mati dengan huruf-huruf halqi itu berada jauh. Dia berada jauh. Nun itu berada kat mana? Ingat lagi tak semalam? Berada di hujung lidah ke lelangit depan, betul? Adapun huruf-huruf di rongga halkum itu berada di halkum. Kedudukannya jauh. Jadi itu berlaku sifat jelas. Perlu jelaskan sebutan nun mati. Okey, bagaimana nak jelaskan sebutan nun mati? Jawapannya ialah
sebut nun mati tepat pada makhrajnya. Ingat lagi bagaimana makhraj nun mati dekat mana? Dekat hujung lidah ke langit depan bahagian atas. Okey. Dan perlu panjang tak untuk bacaan izhar halqi ni? Tak perlu panjang. Dia satu harakat sahaja. Satu harakat sahaja. Alright. Okey. Boleh setakat ni? Okey. Okay, tengok pada whiteboard ini, Ustazah nak kongsikan untuk izhar halqi tadi. Okey, jelas? Izhar halqi itu apa maksudnya? Jom tulis di ruangan komen. Apa maksud izhar? Tulis di ruangan komen. Apa maksud izhar? Apa maksud izhar? Jelas? Jelaskan. Okey, halqi itu apa dia? Huruf di rongga halqum. Kenapa nak jelaskan? Sebab kedudukan nun mati itu berada jauh dengan huruf-huruf izhar, huruf halqi, huruf di rongga halqum. Alright. Okey. Untuk izhar halqi, ada formulanya untuk mudah kita kenal apa tanda izhar halqi yang ada di dalam Al-Quran. Apa tanda izhar halqi yang ada di dalam Al-Quran andai kata kita tak ingat huruf-huruf di rongga halqum. Bagaimana cara nak mudah kenal? Nak mudah kenal. Okey, perhatikan ya. Perhatikan di sini. Okey, apa formula dia? Formula untuk izhar halqi adalah nun ada tanda. Nun ada tanda tanwin selari. Lagi sekali. Nun ada tanda tanwin selari. Okey, step yang kedua. Okey, step yang kedua. Kod bacaan N. Kod bacaan N. Kod bacaan N. Ada berapa N kat situ? 1. Kenapa Ustazah anggapkan dia sebagai N? Sebab sebutan nun adalah huruf N. Betul tak? Nun. N. Okey. Nun ada tanda tanwin selari, kod bacaan N, hukumnya izhar halqi. Hukumnya izhar halqi. Izhar halqi. Okey, masing-masing ada pen dan juga kertas. Kalau ada, jom kita buat sama-sama formula ni, sebab nanti Ustazah akan pindahkan formula ini dalam dalam potongan-potongan perkataan ataupun ayat. Cari tanda ini, letak kod apa, transfer kepada hukum dia. Boleh ke? Kalau tak ingat formula ni, kena hafal satu-satu. Huruf izhar halqi apa dia. Sedangkan kita tak nampak huruf tu, kena ingat. Jadi faktor sekarang, usia sekarang nak ingat tu, Masya Allah, Tabarakallah. Okay, jadi kita perlu perhatikan apa signboard ataupun isyarat yang ada di dalam Al-Quran. Okey, apa isyarat yang ada dalam Al-Quran yang mana isyarat itu memberi petanda kepada kita bagaimana sebutan nun itu perlu dihasilkan. Boleh? Kita nak ngaji bertajwid. Kita nak ngaji bertajwid ni macam mana? Okey, ini Ustazah bagi ringankan keadaan dalam masa yang sama kita menjaga, menjaga tajwid yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kita tak ubah benda lain pun, kita tak ubah tanda pun, tidak. Kekalkan benda yang sama tapi susun dalam bentuk formula. Okey, kalau ada pen dan kertas, jom tulis sama-sama. Nun ada tanda tanwin selari. Jangan tulis perkataan, buat simbol macam matematik. Matematik tidak ada perkataan, betul? Dia datang dalam bentuk formula, betul? Jadi ingat formula saja nak merentas perjalanan-perjalanan ketika membaca Al-Quran. Alright. Okay, nun ada tanda, tanwin selari, kod bacaan N, hukumnya izhar halqi. Jom Ustazah buat lagi sekali. Cara formula ni ialah begini ya. Nun ada tanda, tanwin selari, kod bacaan N, hukumnya izhar
halqi. Okey, jom buat latihan ini sama-sama. Lagi sekali, nun ada tanda tanwin selari, kod bacaan n, hukumnya izhar halqi. Okey, berapa n yang ada kat sini? Satu sahaja. Maknanya kena baca satu harakat sahaja. Untuk izhar dia ada dengungnya, tapi dengungnya tidak ditambah. Okey, dengungnya tidak ditambah. Kenapa ada dengung juga Ustazah? Bukankah izhar ni jelas? Yes. Tetapi kita ingat semalam, makhraj huruf nun memerlukan dua anggota untuk sempurnakan sebutannya. Betul? Yang pertama berada di mana? Hujung lidah ke langit depan. Betul? Dan anggota yang kedua di mana? Di rongga hidung. Maka rongga hidung itu menghasilkan bacaan dengung. Jadi kat situ izhar pun ada dengungnya juga. Cuma dengung yang tidak ditambah. Ghair zaidah. Kalau dalam kitab lah. Yang tidak ditambah. Jadi ada gunnah juga, ada dengung juga. Okey. Kalau nak mudah faham, dia satu harakat sahajalah. Satu harakat sahaja. Itu sebab simbol kod bacaannya adalah N. Apa kod bacaannya? N. Tulis kat ruangan komen. Apa kod bacaan untuk izhar halqi ni? Nun ada tanda tanwin selari. Apa kod bacaan untuk nun ada tanda dan tanwin selari ni? Okey, tulis kat ruangan komen. Kod bacaan N. Kod bacaan N. Okey, anda dah bersedia untuk teruskan praktikal izhar halqi? Boleh? Okey, kalau boleh jom. Kita sama-sama tengok pada perkongsian yang Ustazah tunjukkan di sini. Okey. Alright. Okey. Okey, nampak ke? Cuba perhatikan pada slide yang Ustazah kongsikan ini. Okey, cuba perhatikan pada slide yang Ustazah kongsikan ini. Ini adalah buku Asas Tajwid keluaran Al-Baghdadi. Sesiapa yang berminat boleh maklum pada Ustazah untuk dapatkan buku ini yang mana sangat susunannya sangat teratur, mudah dan santai saja. Okay, banyak praktikal yang kita boleh guna dalam buku ini. Okay, banyak praktikal yang kita dapat dalam buku ini. Dapat ke tengok? Boleh zoomkan tu ataupun landscapekan handset anda. Kita akan nampak dengan lebih jelas lah insya-Allah. Okey. Untuk izhar halqi ini, alright, untuk izhar halqi ini ingat sebab nak kena jelas adalah kerana kedudukan nun mati itu berada jauh dengan kedudukan huruf yang terhasil di rongga halqum. Berapa huruf tersebut? Ada 6. Ingat lagi rongga pokok kelapa torih 2, level atas kha, ghain turun bawah hilang titik, ha, ain turun bawah hak simpul, hamzah. Okey, jadi untuk izhar halqi, dia datang dalam bentuk satu kalimah atau dua kalimah. Apa maksudnya? Dia datang dalam bentuk satu perkataan ataupun dua perkataan. Okey, tengok pada contoh yang Ustazah tunjuk ni. Tengok sebelah kanan Ustazah pelajaran 5 tu. Okey, ada bacaan izhar halqi, contoh-contoh izhar halqi. Kat situ. Contoh-contoh izhar halqi. Ada yang dua perkataan sebagai contoh wa min ayatih itu dua perkataan. Okey, asihrun hadza pun dua perkataan. An'amta satu perkataan. Apa maksud satu perkataan dua perkataan ini? Okey, huruf nun mati bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi, bertemu dengan huruf-huruf yang berada di rongga halqum dalam satu kalimah ke dalam dua kalimah macam tu. Okey, boleh? Alright. Okey, jom. Tengok pada contoh-contoh izhar halqi. Ingat lagi tak formula tadi? Nun ada tanda, tanwin selari, kod bacaan N, hukumnya izhar halqi. Alright. Okey. Okey, tengok pada contoh yang pertama. Wa min ayatih. Dekat situ, apa tanda izhar halqi yang berada di dalam perkataan ini? Sama ada nun bertanda mati ataupun tanwin selari. Jom tulis di ruangan komen. Ustazah perlukan tindak balas daripada penonton dan pendengar pada petang ini. Mudah-mudahan perkongsian ini mendapat manfaatnya. Jom sama-sama, jangan takut. Kalau salah dapat pahala 2 kali.
Sebab kita cuba juga, kita cuba untuk kuasai tajuk ini dengan lebih jelas lagi. Kita tak nak baca Quran ikut-ikut. Kita nak tahu bila kita bawa kereta ni, lampu isyarat merah rupanya kena berhenti. Bukan makin tekan minyak. Okay? Jadi macam itulah juga dalam Al-Quran waktu kita baca, nak melalui segala onak duri nak mengaji Al-Quran ni, dengan nak jaga makhrajnya, dengan nak jaga sifatnya, dengan nak jaga bacaan dengung dengan tak dengungnya, perhatikanlah. Ulama dah memudahkan dengan penulisan-penulisan dan tanda-tanda ini kita gunakan sebagai aras penunjuk kita. Alright. Okay. Wa min ayatih. Jom tulis di ruangan komen. Okay. Wa min ayatih. Apa tanda nun sakinah ataupun tanwin kat sini? Ada nun yang ada tanda mati. Yes, terbaik Encik Syahmi Musni. Nun tu ada tanda mati. Jadi apa kod bacaan pada nun itu? N. N. Jadi kat situ kita baca wa min ayatih. Wa min. Min. Break sekejap je. Satu harakat je. Wa min ayatih. Itu maksudnya jelaskan. Okey. Jadi kalau kita baca wa min ayatih. Betul ke tidak? Kalau wa min tu seolah-olah ada berapa N? Seolah-olah ada dua N kan? Jadi kita tak nak dua, kita nak satu je. Jadi mata kena cepat, jangan mulut cepat daripada mata waktu kita ngaji Quran. Sebab akan berlaku bacaan panjang dekat pendek, pendek dekat panjang. Okay, jadi apa dia punya tips nak baca Quran dengan tartil ni, dengan memberi hak Al-Quran ni? Jangan baca laju-laju. Perhatikan satu persatu. Mata kena laju berbanding mulut. Jangan mulut pergi dulu. Sebab daripada mata akan diproses info tersebut dekat otak dan turun ke bibir untuk melafazkan bacaan-bacaan tersebut. Okay? Jadi satu persatu. Jadi jangan down lah siapa-siapa yang Ustaz, saya masih lagi tergagap-gagap lah baca Quran ni, tersekat-sekat lah baca Quran ni. Jangan risau. Okay? Sebab mereka yang baca laju tu banyak terhantuk. Banyak aksiden. Jadi hati-hati. Kelancaran tu bila dapat? Bila kita istimrar membaca Al-Quran. Sebagai contoh, kita baca surah Yasin. Agak-agak kita mula Yasin tu dengan lancar dah ke belum? Confirm dengan belum, betul? Jadi macam mana kita boleh lancar surah Yasin? Sebab kita amal. Cuba amal surah lain pula. Cuba amal surah lain pula. Okay? Jadi mudah-mudahan amalan yang kita laksanakan ini adalah amalan yang memenuhi hak bacaan Al-Quran. Boleh ya? Okay, jadi wa min ayatih. Jom sama-sama. Okay, wa min ayatih. Okay, jangan dibaca panjang kat situ. Seterusnya contoh yang kedua. Asihrun hadha. Kat situ ada nun, ada tanda ke tanwin selari. Ingat, tanwin selari untuk baris hadapan adalah 69. Kalau dalam Al-Quran dia bukan tulis 69. Untuk yang pertama macam waw kecil, untuk yang kedua tu waw kecil tu tinggal ekor je, tak ada kepala. Itu tanda dia yang dah disepakati di kalangan ulama. Asihrun hadza. Kat situ ada tanda apa? Jom tengok. Ada tanda tanwin selari. Yes, itu signboard dia. Yang mana run itu kena baca N. Itu kod bacaan dia. Asihrun hadza. Asihrun hadza. Kalau kita baca asihrun hadza, boleh ke tak boleh? Tak boleh lah sebab dah langgar kod bacaan dia. Ingat, kalau tanwin itu selari, kod bacaan kena N. Maksud kata sebutan nun yang perlu dihasilkan di sini adalah N. Satu N saja. Seterusnya, an'amta. An'amta. Okey, kat sini ada nun, ada tanda ke tanwin selari? Okey, dekat sini ada nun, ada tanda. Ingat balik formula nun ada tanda, tanwin selari, kod bacaan N, hukumnya izhar halki. Jadi kat sini pada nun, pada perkataan an'amta itu ada huruf nun bertanda mati. Itu signboard dia. Yang mana kat situ kena baca N. Apa hukum kat situ? Izhar halqi. An'amta. Okay, dan seterusnya. Contoh yang keempat.
Wa'dan hasana. Wa'dan hasana. Tengok pada perkataan ini. Ada nun ada tanda ke tanwin selari? Ada nun ada tanda ke tanwin selari? Ada tanwin selari. Pada huruf apa tu? Huruf dal dan juga huruf nun. Huruf dal dan juga huruf nun. Jadi kita tak nak cerita tanwin dekat huruf nun itu. Kita nak cerita tanwin dekat huruf dal. Okay, sebab tanwin itu dia bertemu dengan huruf izhar halki. Dia bertemu dengan huruf di rongga halkum menghasilkan hukum izhar halki. Okey, wa'dan tanwin selari. Kod bacaan n. Hukumnya izhar halqi. Jadi macam mana bacaannya? Wa'dan hasana. Tanwin selari bertemu dengan alif ke bertemu dengan ha? Bertemu dengan alif ke bertemu dengan ha? Bertemu dengan ha, bukan alif. Alif itu adalah huruf mad. Yang mana dia bertugas. Alif itu bertugas ketika dalam keadaan berhenti. Yang itu saya akan kongsikan detailnya pada tajuk bacaan mad nanti. Pada tajuk bacaan mad nanti saya akan kongsikan detail berkenaan dengan tanwin yang ada alif tu. Tanwin yang berseru atas yang ditemani oleh alif. Okey, saya akan kongsikan kat sana. Jadi, jangan terlepas siri tersebut, insya-Allah. Okey, jom. Sambil-sambil ikuti. Jangan lupa like dan share untuk kongsikan dengan lebih ramai lagi dapat tengok pada petang ini, insya-Allah. Okey, seterusnya. Fasayunghiduna. Okey, kat situ nun ada tanda ke tanwin selari? Kat situ ada nun ada tanda. Nun ada tanda, kod bacaan n, hukumnya izhar halki. Jom sama-sama baca. Fasayunghiduna. Okey, fasayunghiduna. Right. Okay, seterusnya, contoh yang terakhir. Yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Kat situ tanwin selari ke nun ada tanda? Okey, ada apa kat situ? Ada tanwin selari pada huruf zal. Pada huruf apa? Zal. Tanwin selari di bawah bertemu dengan huruf apa tu? Huruf kha. Okey. Jadi kat situ tanwin selari kod bacaan n. Yauma idzin. Tak boleh baca yauma idzin kha. Kita bukan ada niat nak dengar pun ustazah. Nak tengok sebelah tu huruf apa, nak betulkan makhraj dia. Ya, itu sebab jangan bawa kereta laju-laju. Kena perlahan-lahan. Yauma idzin khashi'ah. Okey, boleh? Itulah contoh-contoh izhar halki. Okey, daripada formula tadi ingat nun ada tanda. Okey, kejap. Okey, tengok formula ni. Okey. Ini formula dia, nak hadam. Okay, sebab kita nak pastikan bacaan kita tu bertajwid. Kalau tak ingat nama hukum macam mana, tengok tanda dia. Nun ada tanda, tanwin selari, kod bacaan n, hukumnya izhar halqi. Hukumnya izhar halqi. Izhar halqi ini adalah menjelaskan huruf-huruf di rongga halkum. Okey, kenapa nak jelaskan? Sebab sebutan nun mati itu dengan huruf-huruf di rongga halkum berada jarak yang jauh. Okey, kalau tak ingat nama hukum, kalau tak ingat huruf-huruf izhar halki, kalau kita hadam formula ini, insya-Allah bacaan itu menepati bacaan tajwid. Tapi lebih terbaik dapat semua. Tahu apa huruf izhar halki, tahu hukum ini adalah izhar halki. Tahu nama dia. Okey, boleh? Tapi tengok level masing-masing lah. Sebab ustazah dengan pelajar-pelajar ustazah tengok level masing-masing. Mereka perlu bentuk bacaan itu dulu. Jadi ustazah perkenalkan tanda lah. Jadi bila ustazah nampak, diorang dah kenal dah tanda ni nak bunyi apa, ustazah akan buat ulang kaji mengikut nama hukum. Untuk penguasaan nama hukum pula. Okey, itu yang kami cuba sediakan untuk pelajar-pelajar kat sini lah. Alright, okey. Boleh ke? Okey, kalau boleh kita pergi kepada tajuk yang kedua. Okey, kalau boleh kita pergi kepada tajuk yang kedua, hukum yang kedua.
Okey, ini hukum yang pertama tadi. Apa itu? Izhar halqi. Okey, yang kedua, siapakah dia? Okey, dalam buku ni tak ada baris kan? Okey, jadi tuliskan baris. Contoh tu an'amta. Letak baris. An'amta. Okey, yang kedua tu ilahan akhara. Ilahan. Lam tu ada alif kecil. Ilahan. Pada alif yang pertama tu ada hamzah dan letak baris bawah. Ilahan akhara. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita tengok kepada bacaan idgham. Okey, bacaan idgham. Tadi nun ada tanda tanwin selari. Jadi yang ni adakah nun ada tanda tanwin selari juga ke? Okey. Okey, tengok. Apa itu idgham bil gunnah atau idgham bila gunnah? Okey, idgham bi gunnah maksudnya masuk. Idgham tu bermaksud masuk. Bi gunnah dengan dengung. Okey, idgham bila gunnah pula apa dia? Masuk tanpa dengung. Nak masukkan apa dia kata? Apa yang nak dimasukkan ni? Nak masukkan sebutan nun lah. Sebab kita kan bincang tentang tajuk nun sakinah. Ustazah, mana tanwinnya Ustazah? Mana tanwinnya? Dah kita kan tajuk nun sakinah atau tanwin. Okey, jom. Kita tengok tanwin ni. Contoh, okay, ni nun mati kita dah jumpa dah. Okay, sebutan nun mati. Tanwinnya mana? Okay, kenapa Ustazah guna istilah sebutan nun mati je? Kenapa bukan sebutan tanwin sekali? Okay, contoh Ustazah bagi contoh pada perkataan ini. Okay, nampak ke dekat whiteboard Ustazah ni? Right, okay. Ban. Bukan ban kacang tu kan Ni ban. Ban ni gabungan apa dengan apa? Terhasilnya ban. Gabungan apa dengan apa? Terhasilnya ban. Okey, tengok. Ban ini adalah hasil gabungan huruf ba yang berbaris di atas. Dengan siapa? Adakah dengan huruf alif? Kita nampak alif kat sini? Tidak. Dia bergabung dengan huruf nun yang bertanda mati. Tu. Okey, kalau bin pula, apa dengan apa? Ba baris bawah dengan nun bertanda bertanda mati. Adapun bun, apa dengan apa? Ba baris depan dengan nun bertanda mati. Jadi sekarang kita jumpa huruf yang apa? Yang sama ni. Huruf nun mati, nun mati, nun mati, nun mati. Jadi itu sebab kita membicarakan tentang sebutan nun mati. Yang pertama kita dah jumpa dah. Oh, untuk nun mati ni satu bunyi kena bunyi seperti N. 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 Okey, itu bunyi yang pertama. Okey, boleh? Okey, sudah terus kepada tajuk yang kedua, hukum yang kedua iaitu idgham. Okey, idgham. Okey, balik semula dia kata apa yang nak dimasukkan? Sebutan nun mati. Okey, yang seterusnya, bagaimana nak masukkan sebutan nun mati? Bagaimana nak masukkan sebutan nun mati? Bagaimana nak masukkan sebutan nun mati? Okey, bila masuk sebutan nun mati tak bunyi. Bila masuk sebutan nun mati tu tak bunyi. Okey, panjang dua harakat. Untuk idgham bi gunnah, kalau idgham bila gunnah tak perlu panjang. Tu, kita tengok dulu formula kat situ. Okay, sekejap. Alright, jom kita bedah siasat sama-sama secara ringkas. Macam mana pula Ustazah nak kenal idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah dengan melihat signboard tu Ustazah? Ada signboard lain ke Ustazah atau sama macam izhar? Right. Okay. Untuk idgham formulanya begini. Jom tengok kat depan. Nun tak ada tanda. Kalau izhar tadi nun ada tanda. Tanda apa? Tanda mati. Mati kat situ bukan mati bulat. Sebab kalau kita nampak tanda bulat di dalam Al-Quran Rasam Uthmani, itu bukan tanda bacaan mati. Itu tanda lain, cerita lain. Dia tak boleh baca mati. Bak, bik, buk tak boleh. Alright? Okay. Jadi tanda bacaan mati adalah seperti huruf C terbalik itu. Okay. Jadi untuk formula idgham, nun tak ada tanda. Okay, nun tak ada tanda ni maksud apa ni? Atau
Ni maksud apa ni? Apa-apa huruf. Ustazah buat. Atau dan juga garis apa-apa huruf ni. Okey. Nun tak ada tanda atau tanwin tak selari. Tak selari. Dia tak duduk sama. Tu tak selari. Kalau tak selari bersehadapan macam mana? 99. Okay, nun tak ada tanda, tanwin tak selari. Untuk tanda ini kena pandang orang sebelah. Kena pandang huruf sebelah. Sebab ada 3 hukum yang menggunakan tanda ini. Ada 3 hukum yang menggunakan signboard ini di dalam Al-Quran. Okey, 2 hukum yang pertama adalah dalam tajuk idgham inilah. Nun ada tanda, tanwin tak selari. Nun tak ada tanda, tanwin tak selari, bertemu. Tak payah nak tulis perkataan panjang-panjang sangat. Ni Ustazah buat daripada kanan ke kiri ya. Sebab tulisan Arab kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Okey, jadi Ustazah buat benda ni mengikut kanan ke kiri. Nanti kita kena jumpa yang ni dulu, baru jumpa orang sebelah. Macam tu cerita dia. Alright. Okay, nun tak ada tanda, tanwin tak selari, bertemu. Yarmaluna. Okay. Yarmaluna. Huruf ya, ra, mim, lam, waw. Ni waw. Takut tertukar dengan ra. Waw. Nun. Waw, nun. Yarmaluna. Yarmaluna ni kalau ikut maksud dalam bahasa Arab ni lontaran. Tapi kita bukan jumpa dengan perkataan ini. Kita jumpa dengan salah satu huruf yang ada di dalam perkataan ini. Nak suruh mudah ingat. Okey, nun tak ada tanda. Tanwin tak selari. Bertemu. Yarmaluna. Okey, jom sama-sama. Okey, nun tak ada tanda. Tanwin tak selari. Bertemu. Yarmaluna. Okey, kod bacaan kalau nun ada tanda, tanwin selari, tadi kod bacaan dia N. Tapi kat sini kod bacaan dia apa dia? Pancong. Ni pancong. Saya guna istilah pancong. Okey, pancong nun mati, tak ada tanda. Pancong tanwin yang kedua. Pancong nun mati, tak ada tanda. Dan pancong nun, pancong tanwin yang kedua. Kenapa saya guna istilah pancong? Bukankah idgham itu bermaksud masuk? Yes. Okey. Okay, Ustazah nak bagi mudah pada pembaca untuk membentuk bacaan idgham ni bagaimana. Okey. Contoh analogi yang Ustazah buat. Ustazah ada kat luar, depannya ada pintu. Ustazah nak masuk rumah Ustazah. Okey, Ustazah masuk. Ustazah tutup pintu tu. Okey, sekarang bila Ustazah masuk dalam, Ustazah ada lagi tak kat luar? Ada lagi tak kat luar Ustazah? Dah tak ada kan? Makna kata kita kena hilangkan sebutan nun mati ini. Ustazah guna istilah pancong. Bukan idgham itu bermaksud pancong. Bukan takut salah faham pula. Okay? Idgham itu bermaksud masuk. Ceritanya ialah sebutan nun mati ini dia kena masuk dalam sebutan huruf selepasnya. Okay? Jadi, pada huruf ya dan waw, pinjamkan sementara tanda sabdu. Okay, ada nota tambahan kan? Ada nota tambahan dekat slide tu. Jom tengok nota tambahan dekat slide tersebut. Tu. Idgham bi gunnah bila bertemu selain ra, lam atau ra. Idgham bila guna idgham bi gunnah Idgham bi gunnah bertemu selain lam dan ra. Idgham bila gunnah bertemu dengan lam dan ra. Okey. Okey, apa huruf idgham bi gunnah kalau selain lam dan ra? Tengok kat sini, selain lam dan ra huruf apa yang berbaki? Ya, mim, waw, nun. Nak hafal yauman ke, yanmu ke, nak hafal selain lam ra ke, terserah kepada penonton dan pendengar pada petang ini yang mana memudahkan kalian. Yang pastinya, bila ngaji Quran, perlu bertajwid. Itu je cerita dia. Right? Adapun idgham bila gunnah bertemu dengan siapa? Bertemu dengan salah satu huruf, sama ada lam atau ra. Okay? Pinjamkan tanda sabdu. Tuliskan sedikit dekat situ. Okey, tanda sabdu pada huruf waw dan ya. Ada yang dah dapat buku, dia dah dapat tanda-tanda tu. Waw dan ya. Okey, pinjamkan tanda sabdu pada huruf waw dan ya. Alright. Okey. Jadi, ni tak habis lagi formula ni. Okey, nun tak ada tanda, tanwin tak selari, bertemu yarmaluna,
Bukan bertemu perkataan ini, tetapi bertemu salah satu huruf di sini. Jadi senang, kita nak praktikal nanti Ustazah akan tanya. Huruf ni dalam kategori yarmaluna ke selain yarmaluna? Macam tu je point dia. Alright? Okay. Nun tak ada tanda, tanwin tak selari bertemu yarmaluna. Kod bacaan apa dia? Pancung. Dan pinjamkan tanda sabdu pada ya dan waw. Jadi apa hukumnya? Hukumnya adalah idgham. Sampai sini je. Itu formula dia. Sampai situ saja. Idgham. Cuma Ustazah tambah sikit lagi sebagai nota tambahan. Ini sebagai nota tambahan luar saja. Yang mana idgham itu ada dua pembahagian. Ada dua bahagian. Satu idgham bi gunnah. Satu idgham bila gunnah. Ustazah menggunakan tulisan Rumi untuk membantu masyarakat luar yang masih belum kuasai tulisan Jawi untuk lebih mudah faham tentang olahan tajwid ini. Boleh ya? Okey. Okey, idgham. Idgham ada dua. Satu bi gunnah, satu idgham bila gunnah. Okey, bi gunnah tu maksudnya dengung dua harakat. Bila gunnah tanpa dengung. Okey, bila gunnah tanpa dengung. Apa huruf idgham bi gunnah tadi dalam nota tambahan? Selain ra atau lam. Mana kata nun tak ada tanda, tanwin tak selari. Bertemu selain ra atau lam, dia adalah idgham bi gunnah panjang dua harakat. Adapun kalau nun tak ada tanda, tanwin tak selari, bertemu dengan ra atau lam, maka dia adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Okey, boleh? Lagi sekali. Tengok dekat whiteboard ini. Tengok formula dia. Okey, perhatikan formula dia sebab kita nak praktikkan formula ini dalam contoh-contoh nanti. Sebagaimana kita cuba buat pada izhar tadi. Alright, okey, lagi sekali. Nun tak ada tanda, tanwin tak selari, bertemu yarmaluna, kod bacaan pancung, hukumnya, hukum kat sini, hukumnya idgham. Sampai situ sahaja formula dia. Okey, cuma yang lain-lain ini tambahan saja pada kita. Okey, sebab insya-Allah pada dua sesi terakhir Ramadan, Ustazah akan bacakan, kita baca perlahan-lahan, kita tahsinkan satu persatu surah Yasin. Cuba perhatikan ada lagi tak yang tersalah amal. Konok dah baca Yasin, rupa-rupanya yang baca-baca tu semuanya tak diterima contohlah. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Banyak salah. Kita hafal je. Jadi macam sendu je Quran dengar bacaan kita. Jadi kita nak kali ni Quran rasa lazat dengan bacaan kita. Dengar lazat dengan bacaan kita. Okey? Jom kita praktikkan pula bab idgham ini. Okey, kita praktikkan bab idgham ini insya-Allah. Jom tengok pada slide ini. Okey, tengok pada slide ini. Okey, jom jangan lupa like dan share page ini, moga bermanfaat kepada semua masyarakat di luar sana sambil-sambil menunggu berbuka puasa insya-Allah. Alright, tengok bacaan idgham bi gunnah tu yang pertama pada halaman sebelah kiri tu. Okey, sebelah kiri ustazah lah. Okey. Okey, dia kata bacaan idgham bi gunnah tu ada 4 huruf, betul? Ya, nun, mim, waw, ataupun kita nak hafal apa dia? Selain ra, lam. Okey. Jadi apa contoh-contoh idgham bi gunnah? Tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama, liman yasha. Wah, kat situ. Nun tak ada tanda ke tanwin tak selari? Jom tulis di ruangan komen. Nun tak ada tanda ke tanwin tak selari? Atau kita nampak nun ada tanda kat situ? Tulis kat situ. Nun tak ada tanda ke tanwin tak selari? Tengok dekat liman yasha. Ada tak tanda idgham dalam tu? Sama ada nun tak ada tanda atau tanwin tak selari? Jom tulis di ruangan komen untuk Ustazah teruskan pengajian. Alright, ya. Ada nun, tidak ada tanda. Kan kita tengok tadi izhar nun ada tanda mati, betul? Jadi udah-udahlah baca panjang dekat izhar ni. Udah-udahlah baca panjang dekat izhar ni. Kena kenal lah siapa tuan dia.
Kenal melalui signboard. Macam kita bawa kereta, kalau tak ada signboard dekat jalan raya, agak-agak sampai ke daripada Kelantan ke Pulau Pinang. Boleh sampai lah Ustazah, ada Waze. Tiba-tiba data habis, nak minta bantuan apa? Jadi kita perlukan juga signboard-signboard ini untuk membantu kita melancarkan perjalanan. Alright? Okay. Jadi samalah juga kalau kita melanggar undang-undang jalan raya, kita kena saman, betul tak? Kalau kita ngaji Quran tak bertajwid, samalah juga. Jadi melanggar undang-undang tajwid dalam Al-Quran. Jadi tolong kurangkan masalah-masalah biasa itu. Alright. Liman yasha, nun tak ada tanda. Yes, nun tak ada tanda. Pandai. Mantap. Kalau nun tak ada tanda, kena tengok orang sebelah ya. Tengok orang sebelah ada huruf apa tu? Ada huruf ya. Ada huruf ya. Ya dalam kategori yarmaluna. Itu maksudnya. Kalau kita hadam formula ini, insya-Allah kita nampak aja petanda ni, kita tahu dah macam mana nak baca. Untuk liman yasha, Ustazah guna whiteboard untuk terangkan bacaan ini. Kenapa liman ya, maya, kenapa bunyi macam tu? Ustazah padamkan kat sini. Ustazah masukkan saya tulis liman yasha. Harap nampaklah besar dah ni. Liman yasha. Alright, tengok pada nun. Nun tak ada tanda, betul? Tengok huruf sebelah dia tu. Huruf bertemu yarmaluna kan? Nun tak ada tanda, bertemu yarmalun. Kod bacaan pancung. Pancungkan nun itu. Dan pinjamkan sementara tanda sabdu pada huruf ya. Kena pinjamkan, ingat. Pada huruf ya dan waw sahaja kena pinjamkan tanda sabdu. Sebab ada satu lagi info di bawah itu. Berkenaan dengan idgham ada dua pembahagian. Satu idgham kamil, satu idgham naqis. Nak lebih, jom kita sertai kelas tajwid secara online. Ustazah bagi lebih lagi. Kalau semua hari ini, takut termuntah lah pula. Limayya, limayya. Bacaan nun di sini perlu ada sebutan nun itu secara separuh. Perlu ada bacaan itu di rongga hidung. Limayya, limayya. Itu maksudnya naqis. Dia, sebutan nun itu ada sifat berbaki. Kalau kamil, sebutan nun itu hilang sepenuhnya. Cara kita nak kenal, selepas nun tak ada tanda ini, pada salah satu huruf yarmaluna itu tidak ada tanda sabdu. Boleh? Jadi bacaan kat sini kena baca dua harakat lah. Tambah dua harakat. Limayya, limayya, mayya. Kena tekan pada ya sebab kita kena pinjamkan tanda sabdu tu. Itu idgham. Idgham, tanda dia adalah tanda sabdu. Jadi yang ni kita kena pinjamkan sementara. Liman yasha. Ustazah, kenapa panjang sangat? Apa pula signboard yang Ustazah nampak kat situ sampai kena berpanjang-panjangan tu? Yang tu nanti kita masuk pada bacaan mat nanti. InsyaAllah ada siri tersebut. Alright, kita tengok pada contoh tadi. Limayya, limayya, limayya sya. Alright, yang kedua, yauma idzin nadhirah. Tengok kat situ, ada nun tak ada tanda ke? Ada tanwin tak selari. Ada tanwin tidak selari. Tanwin tak selari bertemu nun. Nun dalam kategori yarmaluna. Maka kod bacaan pada tanwin itu pancung satu. Pancung satu. Tengok pada huruf nun selepas zal berbaris dua di bawah. Ada sabdu tak padanya? Yes, ada. Kalau ada, makna kata itu adalah idgham bil gunnah kamil. Bunyi sebutan nun tu hilang sepenuhnya. Tapi kenapa bunyi nun juga Ustazah? Sebab ada nun yang bertanda sabdu tu. Nun mati pada tanwin hilang dah sebab kita dah pancung. Sama-sama kita baca. Yauma idzin nadhirah. Yauma idzin nadhirah. Seterusnya. Mimma lillah.
Mimma lillah. Okey, dekat sini ada nun tak ada tanda. Bertemu dengan mim bertanda sabdu kan. Jadi pancungkan nun tu. Jadi mim yang pertama bertanda sabdu itu bertemu dengan mim yang kedua bertanda sabdu. Panjangkan dua harakat. Mimma lillah. Jangan nampak nun nak baca nun. Min mali. Salah. Kalau min ma kita menjelaskan sebutan nun. Salah. Dia kena masukkan nun ke dalam mim. Macam mana nak masuk? Pancungkan saja nun itu. Okay, seterusnya yang terakhir. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Kat situ tengok. Tanwin tak selari, betul? 99 tu tak selari bertemu dengan waw. Pada waw ada sabdu tak? Tidak ada tanda sabdu, maka pinjamkan tanda sabdu. Khairun wa. Masih berbaki sedikit di rongga hidung bacaan dengung tersebut. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Ini contoh-contoh untuk idgham bil gunnah. Dia bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw. Okey, ya, nun, mim, waw. Okey, adapun seterusnya contoh untuk idgham bila gunnah, tengok dekat sebelah kanan bahagian atas itu. Idgham bila gunnah ada dua saja hurufnya, huruf lam dan juga huruf ra. Lam dan juga huruf ra. Okey. Jadi macam mana baca cara nak baca dekat contoh-contoh idgham bila gunnah ni? Tengok contoh yang pertama. Yubayyin lana. Kat situ ada nun tak ada tanda ke? Ada tanwin tak selari? Ada apa dia kat situ? Ada nun tak ada tanda. Jadi tengok orang sebelah. Nun tak ada tanda. Bertemu dengan siapa tu? Bertemu dengan huruf lam. Lam dalam kategori yarmaluna. Maka kod bacaan pada nun itu kena pancung. Tak boleh bunyi nun. Yubayyilla. Yilla. 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 Terus pada lam. Pancungkan nun tersebut. Yubayyillana. Yubayyillana. Jangan lama-lama sebab idgham bila. Tanpa. Jangan dengung. Okey. Seterusnya. Tawwabar rahima. Tawwabar rahima. Tengok kat situ tanwin. Tidak selari pada huruf ba. Bukan bertemu alif. Tetapi bertemu dengan huruf ra. Okey. Apa formula dia? Tanwin tak selari. Bertemu yarmaluna. Kod bacaan. Pancung satu tanwin tersebut. Okey, nampak ke untuk pancung dekat tanwin ni bagaimana? Okey, Ustazah bagi contoh sebelum kita mengakhiri pengajian kita pada petang ini. Okey, contoh. Tadi apa dia contoh dia? Tawwabar rahima. Tawwabar rahima. Tawwabar. Contoh, tanwin tak selari. Rahima. Contoh. Okey. Tengok kat sini. Tanwin tak selari bertemu yarmaluna. Kod bacaan pancung. Pancung yang kedua tu. Hilangkan yang kedua ni. Kalau kita ngaji Quran, kita boleh guna pensel lah. Pensel untuk pancungkan satu tanda tu. Jangan guna pen. Nanti merosak tulisan asal mushaf. Cantiknya jangan conteng apa-apalah. Okey, untuk kita belajar. Masalah, okey. Jadi kat sini macam mana? Okey, tak boleh baca tawabara. Tahu Ustazah alif ni tak ada tanda kena baca panjang. Okey. Alif ini hilang fungsi memanjangkan bunyi orang sebelum sekiranya dia bertemu dengan tanda sabdu atau tanda sukun. Macam mana tanda sabdu? Tanda W kecil. Tanda sukun macam mana? Tu. Tu tanda sukun. Okey. Alif, huruf mad, alif, waw, ya yang tak ada tanda. Kalau selepasnya bertemu dengan bacaan yang bertanda sabdu atau bertanda sukun, maka alif itu hilang hak memanjangkan bunyi orang sebelum. Jadi, seolah-olah dia tidak adalah seolah-olah. Okey? Dia tidak ada pada bacaan saja. Okey? Tawwabarra, barra, barra. Macam tu. Tawwabar rahima. Tawwabar rahima. Okey, itu sahaja untuk petang ini perkongsiannya bersama Ustazah Hidayah. Okey, berkenaan dengan tajuk nun sakinah atau tanwin.
insya-Allah kita akan bertemu pada hari Jumaat akan datang. Jumaat akan datang kita akan habiskan lagi 2 tajuk dalam bab nun sakinah atau tanwin ini. 2 tajuk dalam bab nun sakinah atau tanwin ini. Okey, insya-Allah ada formulanya juga. Jadi pastikan formula yang hari ini kita dapat hadam dengan baik. Macam mana? Apa formula yang kita dapat hari ini? Ada 2 formula. Okey, ada 2 formula. Formula yang pertama, nun ada tanda tanwin selari, tak perlu tengok orang sebelah. Sebab orang sebelah dia tu hanya ada 6 orang tu je, 6 huruf tu je yang berada di rongga halkum. Tak tengok pun tak apa. Okey. Jadi apa kod bacaan dia? Kod bacaan N. Satu saja N. Okey. Hukumnya izhar halqi. Okey, jadi kita nak jumpa Jumaat depan, buat latihan ni banyak-banyak bagi hadam formula ni. So nanti 2 siri terakhir bulan Ramadan ni Ustazah akan buat tahsin Yasin. Jadi Ustazah akan gunakan formula-formula ini untuk membantu kita dapatkan cara cepat dan mudah bacaan tersebut. Okey. Seterusnya formula yang kedua, nun tak ada tanda, tanwin tidak selari. Yang ni kena tengok orang sebelah. Sebab Ustazah letak bertemu. Okay, bertemu dengan apa? Yarmaluna. Bertemu dengan salah satu huruf ni lah. Bukan bertemu perkataan ni. Bertemu dengan salah satu huruf ini. Maka kod bacaannya adalah pancung. Ingat, kalau nun tak ada tanda, tanwin tak selari, bertemu yarmalun, kena pancung. Hukumnya idgham. Di sini ada 2 idgham. Idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Satu kena panjang 2 harakat. Satu tak perlu panjang. Jadi itu sahaja perkongsian daripada Ustazah. InsyaAllah jumpa Jumaat depan. Jangan lupa save waktu tersebut 5 hingga 6. 1 jam sahaja. 1 jam sahaja. Saya sediakan secara percuma sahaja. Okey, jadi moga bermanfaat. Kongsikan bersama teman-teman yang lain. Wawarkan bahawa sepanjang bulan Ramadan kami mewakili Al-Baghdadi Batu Belah Kelang menyediakan 1 slot secara percuma sahaja. Okey, untuk menguasai tajwid ini dengan lebih mudah dan cepat insya-Allah. Okey, itu sahaja. Insya-Allah lepas ni kita teruskan slot bersama Ustaz Farid Anwar untuk menghabiskan juzuk yang keseterusnya insya-Allah. Jadi kita tutup pengajian kita, perkongsian kita pada petang ini dengan doa tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.